إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang izinnya setaufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah kita dalam kitab Nasaih Diniyah wa Wasaya Imaniyah, dan insya-Allah pada malam ini kita sambung kalau kitab Jawi muka surat 364. Mic tak bunyi ke? Ha? Test. Tujuhlah. Saya ingatkan ada mic. Ha. Tak. Oh, tak buka. Dah. Oh, iyalah. Oh. Dia pengasuhan dah kuat suruh dah tu. Kuat mic tak buka. Nah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung muka surat 364. Betul Yes. Berbakti kepada tetangga atau yang disebut dengan jiran. Nama bahasa Arab disebut dengan al-jar. Jiran. Baik. Mengenai tetangga pula, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ataupun telah mewasiatkan supaya kita berbuat baik kepadanya sesuai dengan firman-Nya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Surah An-Nisa ayat 36. Allah menyatakan dan sembahlah Allah. Maksudnya sembah Allah di sini beribadat, mentauhidkan Allah, melaksanakan apa yang Allah perintah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lawan kepada tauhid adalah syirik, menyamakan Allah dengan sesuatu atau mengambil sesuatu selain dari Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi perintah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran selalunya bila Allah sebut tentang berbuat baik kepada ibu bapa, Allah gandingkan dengan mentauhidkan Allah. Maknanya selepas mentauhidkan Allah, ibadat yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa bizil qurba, dan juga kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Adik-beradik, pak saudara, mak saudara, ni dikira sebagai zawil qurba, kaum kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Anak yatim ni siapa? Bukan nama bapa yatim lah. Anak yatim ni adalah yang ketiadaan bapa sebelum usianya baligh, baru dikira yatim. Kalau ketiadaan ibu, dia tak dikira yatim. Kenapa tak ada bapa dikira yatim? Sebab bapa ni sumber nafkah. Jadi sumber nafkah tak ada, maka anak tu dikira anak yatim. Walaupun mak dia kaya, banyak duit, gaji mak sebenarnya lebih banyak daripada gaji arwah pak begitu. Contohlah.
Apa gaji 2,000, omak ada gaji 20,000. Meninggal apa tu? Dia tetap dikira anak yatim juga sebab tak ada bapa. Bapa ni bukan hanya nafkah, bahkan pelindung, penjaga dan sebagainya. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Orang miskin ni maksudnya orang yang tak cukup keperluan dia. Kalau kategori miskin ni, dia perlu RM10, dia ada RM7. Jadi panggil miskin lah. Tak cukup lagi RM3, kena bantu orang yang nama miskin ni. Kena dapat, dia boleh dapat bahagian daripada bahagian sedekah, sedekah yang wajib atau sedekah yang sunat. Kemudian wal jari zil qurba, dan jiran yang menjadi kaum kerabat. Wal jari al junub, dan tetangga yang bukan kerabat. Jadi di sini jiran ni ada 2 jenis. Dia ada 3 kategori jiran, ataupun 3 hak jiran. Satu, jiran yang seagama, dan juga yang pertama, jiran yang ada hubungan kekerabatan. Yang kedua, jiran yang seagama, se-Islam lah. Dan yang ketiga, jiran yang bukan Islam tapi berhampiran. Jadi ada jiran yang nombor 1, jiran hubungan kekerabatan. Jadi jiran ni yang paling dokek sekali. Yang paling utama, hak dia perlu ditunaikan adalah jiran yang ada hubungan kekerabatan. Yang kedua, jiran se-Islam. Dia ada hak-hak sebagai seorang saudara se-Islam. Tadi dia ada hak sebagai saudara kaum kerabat. Yang ni dia ada hak sebagai saudara se-Islam. Dan yang ketiga, jiran yang bukan Islam tapi duduk berhampiran. Dia ada hak-hak jiran yang perlu dipenuhi, yang perlu dihormati. Jadi kalau kita kira nisbah jiran ni, kalau ikut tarifan, 40 buah rumah tu keliling tu ke jiran tu. 40 yang terhampir itu dikira sebagai jiran. Baik. Semua yang Allah Ta'ala suruh kita baik-baik ni, semuanya ujian untuk kita sebenarnya. Baik-baik dengan mak bapak pun ujian. Baik-baik dengan anak yatim pun ujian. Kadang kita elok layan anak orang tu sebab apa ada kedudukan. Apa ada tak ada? Layan ni tak anak dia elok. Dengan orang miskin ni kita yang kena bagi dia tak ada bagi kita. Biar pun dapat doa tak nampak pula tu. Kan? Kemudian jiran ni orang yang paling dokek ni kita. Hari-hari kita hadap, hari-hari kita tengok. Kok busuk daripada rumah dia, busuk lah kita dongang, kita bau. Kok tak elok daripada rumah dia, tak elok lah yang kita dongang. Macam mana nak jaga aib dia, macam mana nak tutup rahsia dia, macam mana nak jaga mata kita, jangan pandang aib dia. Ni jiran. Sebab itu, orang yang punya akhlak yang baik ni adalah orang yang punya akhlak dengan orang yang rapat dengan dia. Orang yang dokek-dokek dengan dia. Baik. Rasulullah SAW sendiri telah memandang berat terhadap hak tetangga ataupun hak jiran. Baginda telah berpesan untuk berbakti kepada tetangga dan melarang dengan keras dari menyusahkannya, sehingga baginda bersabda sebagai berikut. Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithu. Jibril terus menerus berpesan kepadaku tentang hak tetangga atau hak jiran, sehingga aku menyangka dia akan menerima warisnya. Jibril serposan ke Nabi baik-baik dengan jiran, baik-baik dengan jiran, seolah-olah jiran ni boleh mewarisi harta kalau kita meninggal, seolah-olah. Tapi tak adalah, sebab dia bukan ahli waris. Kalau nak bori, kita borilah dia wasiat. Jiran dan ni punya baik. Kalau dia sakit, dia lah hantar pergi hospital. Kalau apa, bagi wasiat 1/3 daripada harta kita. Bagi okay? Jiran. So kalau dia meninggal, 1/3 daripada harta dia bagi ke jiran sekolah ni.
Dan sakit dia lah yang sampai dulu, dan sakit dia lah hantar hospital. Lepas 2 hari anak dan pun sampai. Kan? Jadi jiran ni orang dokek dulu, dia sampai dulu. Jadinya tak boleh dapat warisan sebab dia bukan ahli waris, tapi dia boleh dapat wasiat kita 1/3. Ya? Anak-anak marah apa, dia sampai dulu daripada kau. Kan? Kita nak bagilah, boleh bagi 1/3, bagi daripada harta kita. Yang ini akan ditentukan sebahagian dari harta warisnya itu untuk diberikan kepada tetangga. Sabdanya lagi, iaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dijadikan penanda aras kepada keimanan kepada Allah, dan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Nah, keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat. Baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Kenapa Allah sebut beriman kepada Allah dan hari akhirat? Beriman kepada Allah, beriman dengan Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Beriman dengan akhirat, beriman dengan balasan baik dan buruk. Sebab kita buat baik dengan orang, kadang-kadang benda baik yang kita buat belum tentu lagi dapat balasan yang baik daripada orang. Kita tolong orang, belum tentu orang cakap terima kasih ni, belum tentu. Silap-silap kita buat baik dengan orang, kita pula penuh fitnah pun ada juga. Kau main tolong orang, betul dia kata, alah, dia tolong tu pun sebab nak bondo, cuba tak ada bondo. Tu kan. Sebab itu Allah Nabi ikat dengan apa? Hari akhirat. Sebab setiap benda baik kita buat, kalau diikat dengan akhirat, maka kita akan tahu buat kebaikan. Maka apa tanda orang beriman dengan Allah di akhirat? Falyuhsin ila jarih. Maka hendaklah berbuat baik kepada jiran tetangganya. Sebab saya sebut tadi, jiran ni orang yang dokek dengan kita. Kita baik-baik dengan dia ni bukannya sesekali, tapi tiap waktu, tiap hari. Nak menjaga tiap hari baik-baik tu yang susah. Dia sama lah macam Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Terbaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi, orang paling baik dengan ahli keluarga. Layan ahli keluarga dengan baik. Layan ahli keluarga dengan baik ini senang kok, susah. Sebab apa? Sebab kita 24 jam dengan dia. Tapi kalau 24 jam boleh baik dengan ahli keluarga kita, kitalah terbaik-baik orang. Kalau setakat yang kawan ni jumpa 2 jam dia mengeteng, baik untuk member itu. Dia kalau start jumpa dan dia berlanjur, dan memang bagus betul lah dia. Sehari jumpa sekali. Berapa lama jumpa? 2 jam. Memanglah boleh baik. Dia tu bagus betul dah Ustaz. Saya jumpa dia bagus lah, elok lah dia. Berapa lama jumpa dia? Sejam. Tiap hari kau? Taklah, seminggu sekali. Seminggu sekali jumpa, memanglah boleh baik. Cuba tiap hari, tiap-tiap waktu. Menyampah pula. Jadi itulah. Baik. Sabdanya lagi, man azajarahu faqad azani wa man azani faqad azallah. Dan Nabi SAW, sesiapa yang menyusahkan tetangganya atau jirannya, samalah seperti menyusahkan aku, dan barang siapa yang menyusahkan aku, samalah seperti menyusahkan Allah. Menyusah jiran ni macam-macam lah. Fizikalnya kau, menyusahkan hati dia kau, menyusahkan dia nak keluar, menyusahkan dia nak apa, macam-macam lah. Apa juga benda yang menyusahkan. Apa juga benda yang sifatnya apa juga sifat yang boleh menyusahkan, apa juga perkara, sama ada fizikalnya ataupun
ataupun apa ni fizikalnya kau, penglihatan ni kau, pendengaran ni kau, apa jugalah. Apa juga benda yang sifat yang menyusahkan hati ya. Tombok dalam dinding gonggang. Ni jam hari ni jiran lagi pula berkongsi dinding. Berkongsi dinding. Kadang berkongsi atap yo. Sekali atap itu. Terabang do ke ibut satu deret semua hilang atap. Kan? Itu jiran hari ni. Jangan bagi susah-susah. Kita ni kalau boleh menyenangkan lagi senangkan. Jangan parking depan rumah dia. Dah lah parking depan rumah dia, tak beritahu pula tu. Pasang radio kuek-kuek, pasang apa kuek-kuek. Sibar rumah kadang-kadang menyusahkan dia, turun air dekat rumah jiran. Air macam-macam. Sibar ni bahasa lama. Bahasa orang ni jam renovate. Tak roti orang sebut Sibar jam tu, sebut renovate. Kalau selalu tu masuk rumah solat tak boleh. Tak boleh. Itu menyusahkan dia sebenarnya. Dia ada jatuh kat rumah kita tak apa. Kita pula tahu benda tu sempadan, pergi nak bubuh kat situ. Tak boleh, itu menyusahkan dia. Menyukarkan dia. Buat dinding. Belah kita yang plastar, belah dia tak diplastar. Itu hal juga tu. Itu kadang di bola-bola somban lah, bola-bola bandar ni. Kita masing-masing sebuah rumah sampai 2-3 biji gitu. Masuk dalam rumah tak boleh, dah sibar sampai ke depan. Menyusahkan jiran. Kiri kanan kita. Akhirnya dua-dua tak lepas. Nak keluar masuk. Tak lepas dua-dua nak keluar masuk kesudahan. Malam. Banyaklah hari ni punya kes kadang-kadang. Kadang sayur dia tanya, time kuliah dia tanya, sebab jiran itu ada. Ustaz, apa hukumnya jiran cenia-cenia? Dia suruh Ustaz pula balun. Nak tunjuk jiran dia datang tu. Ayo, kita ni luring jawab tu lah. Itu kan seorang tu bangun nak tanya, kalau jiran tu cini Ustaz, ya kita jawab pula. Rupanya dia berlagu berdua tu, kau hajar betul. Wallahualam. Habis kuliah kita dia beritahu dia sebenarnya jiran tu Ustaz, dua-dua sama salah tu. Wallahualam. Itu kadang-kadang kita ni jangan fikir sonang kita je lah. Mudah kata. Saya bila dapat aduan-aduan masyarakat ni macam-macam. Kadang. Sebab itu setiap bondo dalam dunia ni ada peraturan. Dalam perbandaran itu, Majlis Bandaraya itu. Sebab itu ada larangan tak boleh meniaga main pacak-pacak yo. Sebab bila main meniaga pacak-pacak ni, dia bukan kawasan meniaga. Pertama, dia membahayakan kenderaan yang lalu lalang ataupun bahaya untuk orang meniaga tu. Sebab itu bukan kawasan meniaga. Bila meniaga bukan di tompek. Dia meniaga kat simpang. Menyebabkan orang nak keluar simpang jadi susah nak pandang kiri kanan. Jadi bila susah nak pandang kiri kanan, dia pun keluar ya, keluar langgar. Yang orang meniaga ni, dia kira dia meniaga ya. Kadang-kadang. Dan bila majlis kau ambil tindakan pada orang yang meniaga ni, kan majlis pula yang kono. Dia kata, kalau peniaga Melayu bukan main, copek emput deh. Yo, yang niaga Melayu ni lah yang ngomong niaga-niaga hotel baru jalan semua ni. Kita suruh apply lesen, tak nak sediakan tompek penjaja betul-betul, tak nak. Dia senang dia. Meniaga betul-betul depan rumah. Orang nak lalu lalang pun susah. Orang pula hari ni lagi senang memboli, lagi dia rumah berhenti. Dia berhenti macam drive-thru Orang berderet belakang. Orang nak pergi hantar anak di sekolah ni. Jadi susah. Itu peraturan-peraturan ni dibuat supaya senang semua orang, memudahkan semua. Jadi bila ada orang yang buat benda yang langgar peraturan ni, dia akan menyusahkan orang lain dan menyusahkan banyak pihak jadi. Itu ada peraturan.
Baik itu nak sibah rumah, kenapa di peringkat majlis? Kalau ni perumahan kampung tak ada apa lah di bandar-bandar ni. Kono dapat kelulusan daripada majlis bandaraya dulu. Sebab dia nak ambil kira, kalau dia tambah tu, ada tak menyusahkan jiran sebelah? Ada tak dapat bantahan? Ni kalau ada bantahan, benda tu tak sesuai, ubah balik dia punya ni. Kadang menghalang cahaya rumah jiran, menghalang apa rumah jiran, sebab baik renovate ni. Jadi semua tu ada peraturan. Dia orang gitu ni kadang dia koma langgar peraturan. Koma langgar. Orang yang ikut peraturan pula dia marah. Dia tu boleh pula. Dah dia ikut peraturan memanglah dia boleh. Macam orang kau faham, orang marah pada Cina kan. Tu pada Cina tu boleh. Cuba tengok pada Cina tu, macam mana dia buat? Jauh daripada bahu jalan, memang tompek meniaga tu. Takkan kita nak robohkan yang tu? Akhirnya dia main Cina Melayu tu. Melanda. Soal kat tu. Nak melayan ni kan? Allah Allah. Dengan sampah kadang-kadang kan anjing liar datang. Itu pada bubuh peraturan. Kalau tak peraturan tujuan nak beri kesejahteraan untuk semua orang. Kang beri notis kan, suruh kosongkan topik ni, tak sesuai meniaga. Dia ambil gambar masuk dalam Facebook, viral. Orang Melayu kita. Hari ni, zaman hari ni, siapa yang masuk dalam Facebook, dia lah yang betul. Kan? Dan dia masuk kan, dia betul. Dia kan kira apa, kuasa apa. Orang tu jalankan tugas. Allah Alam. Sabdanya lagi, wallahi la yu'minu man lam ya'man jaru biwa'iqihi. Demi Allah, tiada beriman seseorang kamu selagi tetangganya belum terlepas dari kejahatan. Dia wirid banyak, sembahyang sunat banyak, banyak lah. Tapi dengan jiran jiran dia rasa terancam, rasa tak sedap, dia tak senang. Dia pergi masjid rajin, tapi dengan jiran tak elok. Jiran terancam dengan dia. Dia apa ni? Tidak terlepas daripada kejahatan dia. Macam-macam buat. Elok dia nyapu sampah, lumpuk-lumpuk sampah, rumah jiran dia hantar. Kan? Dia bola kucing, jiran dapat berak. Salah tu. Kan? Dia bola ayam, jiran dapat berak. Dia dapat makan ayam, jiran dapat tahi ayam. Yang ini selagi dia masih mengacu tetangganya, menyusahkan, memfitnahkannya dan menimpakan berbagai kejahatan terhadapnya, maka belumlah dia dihitung seorang mukmin yang baik. Belum sempurna lah. Jelaslah kini bahawa hak-hak tetangga itu amat besar. Dan berbuat baik kepada tetangga dikira di antara perkara-perkara yang terpenting di dalam agama. Berbakti kepada tetangga tidak akan sempurna selagi tidak dihentikan segala yang menyusahkannya dan menanggung segala kesusahan yang mungkin ditimpakan ke atas kita. Di samping itu, kita harus sentiasa berbudi kepadanya, sentiasa membuat kebajikan untuknya sekadar yang termampu oleh kita. Itulah sifatnya seorang mukmin yang sempurna imannya, sesuai dengan maksud sabda Nabi, ahsin mujawaratan menjawaraka takun mukminan. Artinya, berbuat baktilah kepada orang-orang yang bertetangga dengan anda, barulah anda menjadi seorang mukmin. Jadi tanda iman kita sempurna bila kita baik dengan jiran. Sebab itu banyak hadis Nabi cerita tentang jiran. Sampai Nabi sebut kalau masak jangan bau ke jiran, beli barang makan jangan tunjuk ke jiran. Suruhan. Kita ni semua dah tak jaga dah ni. Hari ni makan tunjuk dalam WhatsApp. Kan semua tunjuk ke jiran, grup jiran tetangga. Dia tunjuk Nabi sampai tadi tu. Kalau buat makan, kata Nabi, lebihan kuah dia supaya boleh beri jiran, tak beri isi pun tak apa, beri kuah dia. Macam itulah, macam-macam lah Nabi sebut tentang jiran ni. Banyak hadis-hadis Nabi menunjukkan betapa pentingnya tentang kedudukan jiran. Okey, baik. Kemudian tetangga yang lebih berhak mendapat kebaktian anda ialah yang terlebih dekat pintunya kepada rumahmu, kemudian yang dekat dan yang dekat.
Inna minal jirani man lahu salasatu huquqin wa huwal jarul muslim dzul qurbah dzul qarabah. Wa minhum man lahu haqqani wa huwal jarul muslim wa minhum man lahu haqqun wahidun wa huwal jarul zimmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tetangga jiran ada yang ada 3 hak, ada yang ada 2 hak, ada yang ada satu hak. Yang ada 3 hak adalah iaitu jiran muslim yang berkerabat dengan anda. Dia dapat hak jiran, hak kerabat dan hak saudara Islam. Hak sesama muslim. Di antaranya yang mempunyai 2 hak iaitu jiran tetangga muslim. Dia ada hak jiran dan ada hak sebagai saudara muslim. Hak muslim. Dan yang lain mempunyai 1 hak iaitu hak jiran, iaitu tetangga zimmi, orang kafir di bawah naungan Islam. Jiran kita yang bukan Islam. Cuba anda perhatikan betapa hadis tersebut di atas telah menetapkan hak ketetanggaan kepada jiran zimmi itu, padahal dia bukan seorang muslim. Hatta dia bukan orang Islam pun, tapi kita hormat sebab dia jiran. Hal itu tiada lain melainkan menunjukkan betapa penting dan besarnya hak ketetanggaan itu dalam pandangan agama. Sebab itu hendaklah anda sentiasa memelihara hak itu dengan baik serta menghulurkan kebaktian anda terhadap jiran sekadar yang termampu, sesudah menghentikan segala rupa penganiayaan dan kesusahan terhadapnya dan menanggung serupa penganiayaan dan kesusahan yang mungkin datang daripadanya. Dalam melaksanakan tugas yang berat ini, hendaklah anda sentiasa bersabar dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kalau jiran baik jahat mau kita pun nak buat, minta tolong Allah. Itu pernah satu ketika seorang jiran dia dianiaya oleh jiran dia. Dia tunjuk rasa tak puas hati dia pada jiran, Nabi mempersetujui tindakan dia. Sebab kadang boleh jadi kita ni orang tu tak tahu yang kita buat ni tak betul, jadi orang tahu. Bila orang tahu kita baikilah. Jadi hal-hal jiran ni jangan main-main, sebab nanti di hari kiamat kita akan dituntut terhadap hak-hak dia. Hak jiran. Baik. Tambah pula jiran tu ada hubungan kekerabatan. Lagi pula. Jiran yang ada hubungan kekerabatan, haknya lebih lagi daripada hak jiran sebagai seorang muslim. Firman Allah Ta'ala, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Dan perbuatan itu tiada diberikan kecuali kepada orang yang sabar. Dan tiada yang memperolehnya melainkan orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Imam Ghazali rahimahullah telah menyediakan bab khas dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau telah melengkapkan suatu pembicaraan umum mengenai tetangga atau jiran dan apa yang perlu dibuat oleh seorang tetangga terhadap tetangganya. Di antara yang disebutkan di situ ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Jadi cerita tentang jiran ni diperincikan oleh Imam Ghazali dalam kitab tasawuf yang besar, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Antara kitab besar Imam Ghazali berkaitan dengan kitab tasawuf yang lengkap. Dia bukan hanya soal fiqh, tapi fiqh yang berkait dengan tasawuf adab. Kesempurnaan ibadat dengan adab, kesempurnaan agama dengan adab. Kadang-kadang kita buat ibadat ni betul ikut syarat rukun ni, tapi adab dia tak ada, maka kurang sempurna. Jadi kena jaga adab zahir dan adab batin dalam melaksanakan ibadat. Baik. Atadruna ma haqqul jar in ista'ana bika a'antahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in iftaqara jutta alaihi wa in marida udtahu wa in mata tabi'ta janazatahu
wa in asabahu khairun hanna'atu wa in asabathu musibatun azzaitahu wa la tastazilla alaihi bil bina'i fatahjub anhu riha illa biizni wa la tu'zih wa in ishtaraita fakihatan fa ahdi lahu fa in lam taf'al fa adkhilha sirra wa la yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladah wa la tu'zihi bi qutari qidrika illa an taghrifa lahu minha atadruna ma haqqul jar walladhi nafsi biyadihi la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah. Ini detail ni hadis ni sebut. Poin kita kena buat dengan jiran poin kita kena laksanakan dengan jiran. Tahukah kamu apa dia hak seorang tetangga? Pertama, jika dia minta tolong, hendaklah anda menolongnya. Dia minta tolong, kena tolong. Abi bona kalau tak boleh tolong dia cari orang yang boleh tolong. Jangan dia minta tolong kita kira, oi kau ni. Tak tolong dia kerja. Jangan kita borik-borikkan dia. Bagi tahu boleh tolong dulu dengan cara mana, cari orang yang boleh tolong. Lebih anak boleh jadi dia nak ngadu itu kan nak minta tolong mana pun. Nak ngadu, nak cerita. Jadi kita usaha untuk tolong. Boleh tolong untuk tolong. Dia minta pinjam duit RM10. Kita pun tak ada RM10, ada RM1, bagilah RM1. Tak payahlah pinjam, ambil lah. Contoh kan, tolong. Dan satu pula kita pula kalau minta tolong dengan jiran, kalau jiran tak boleh tolong, kita janganlah marah jiran yang tak boleh tolong. Kau ni minta tolong pun susah, kan? Jangan marah. Kalau tak boleh tolong tu mungkin dia ada keuzuran. Kita ni tak tahu orang apa masalah. Kita nampak orang semua okey. Dia apa masalah Ustaz? Dia semua okey, keto besar, apa besar, contoh lah. Kan orang selalu baca gitu. Keto besar, nak ada biaya, dia pun makan berdua ya. Itu nak pinjam duit 200 pun susah. Contohlah. Kita nampak zahir orang, yolah. Tapi kita tak tahu realiti ya. Dia jangan tu 200, RM10 pun tak ada dalam poket. Sebab apa? Anak yang besar-besar, kerja hutang pun banyak, ada masalah, abah lah dulu. Kadang satu hal itu. Orang tua ni pandai simpan duit. Orang muda-muda ini pandai ambil duit. Nampak main keto besar, rumah besar, hutang. Nak renew road tax pun tak ada duit. Pinjam duit mak abah. Keto menjala. Kadang kita tahu masalah orang. Kan? Allah Alam. Yang kedua, jika dia memohon pinjaman, hendaklah anda meminjamnya. Pinjam ni senang ya. Dia pulang balik sebagaimana yang dipinjam. Kalau dia tak pulang balik, dia kena ganti. Gitu je. Jika dia susah yang ketiga, hendaklah anda bermurah hati kepadanya. Uluhlah. Mana yang boleh kita uluh. Boleh tempatan, beri dia. Kita ambil. Kita ada duit sikit lebih, kita tolong dia. Tak mampu kita nak tolong dia sentiasa, mintakan Baitul Mal, bantuan. Dia ada setiap bulan dapat bantuan. Itulah kadang-kadang hari ni orang susah ni, kadang-kadang pun ada yang ambil kesempatan juga. Sini ada tajuk, sini ada minta, sini ada. Sudah ada semua dia dapat, bukan kami banyak dia dapat. Dia mana yang pandai ni kadang-kadang dia minta dekat adunnya dia beri. Adun ni kan tak simpan nama dapat dia. Info dia. Saya bila orang datang minta tolongan saya semak dulu dengan Baitul Mal. Saya tanya Baitul Mal, dia ni dapat bantuan tu. Oh dia ni ustaz dah dekat 50,000 kita bagi bantuan. Senang rekod dia. Dia kalau datang cerita sedih. Terus cerita. Pupu dia dah dapat bantuan 50,000 dia dapat dah. Karena dia pun isinya dapat.
Macam yang paling tak sedapnya bila dia dah dapat, kau jual minta aku jual. Salah tu. Sonat. Jika dia mendapat kebaikan, jika dia sakit, hendaklah anda melawatnya, ziarah jiran yang sakit. Jangan dia sakit kita pergi tak wati yo. Belum meninggal dah, meninggal tu jangan. Kalau dia sakit kita datang ziarah soga buka pula dia. Ataupun ada hutang kita dia nak bayar, betul? Kita hutang dia. Jika dia mati, hendaklah anda menghantar jenazahnya. Bukan sekadar solat. Jiran ni kalau hantar jenazah sampai ke kubur. Jika dia mendapat kebaikan, hendaklah anda turut gembira bersamanya. Anak dapat universiti, kita pun rasa seronok. Seronok kita. Macam anak kita dapat universiti. Kau nak polong, kau pergi universiti. Acik tolong bayar, acik tolong sponsor kau sikit dah. Banyak tak ada. Acik boleh kau baldi, gayung. Itulah. Lampu tu ya. Berus. Kan? Sabun. Ni acik sponsor lah ni. Yang ni. Yang berkait dengan apa ni, alat-alat apa ni yang ni acik tolong lah. Besar harga tu. Besar nilai tu. Bagi baldi, bagi gayung. Dan orang yang tu, yang penting itu kadang dia terlupa. Itu bantu kan. Bukan nak kena bayar, nak kena bagi sampai beribu-ribu, tak payah. Sikit-sikit ni bantuan, tapi penting kan. Jika dia mendapat kesusahan, adalah anda turut susah juga. Dia sakit, dia dapat musibah, anak dia tak sihat, itu pun rasa susah hati juga. Jangan meninggikan bangunan rumahmu sehingga menahan angin ke rumahnya. Ini tadilah cerita Sibah tadi. Melainkan dengan izinnya, dia kata tak apa, dia kata. Saya pun suka itu dia godok sikit, dia kata tak apalah. Jangan menganiaya atau mengkancunya, jangan menakut-nakutkan dia. Jika anda beli buah-buahan, berilah sedikit kepadanya. Kalau tak banyak beli, jangan tunjuk. Suruhan. Jika anda ingin memberi, maka hendaklah anda masuk ke rumah dengan tidak menampakkan kepada mereka. Anggur hijau boleh kan? Jangan membenarkan anakmu memakannya di luar rumah. Elok pula dipong ni kat budak tu, bawa pergi main. Nak itu main. Mana kau beli ni? Abah dah beli, mahal ni. Jangan. Sehingga menimbulkan kemarahan anak-anaknya. Anak balik jumpa abah dia. Abah nak anggur je tu, bah. Mahal tu, sebiji RM30. Mana ada anggur sebiji RM30. Sekilo RM75. Anggur satu itu saya beli buah tu. Tokek dia kata, you cuba rasa ini anggur. Dia kata. Saya rasa, mak, saya dapat anggur hijau. Mengamuk betul tak? Berapa sekilo ni? Ini murah saja, 120. Ada dia suka. Jangan mengaju mereka dengan bau periuk anda. Itu makanan yang sedang dimasak. Kecuali jika anda memang berniat untuk beri mereka sedikit. Sampai jam tu lah. Tahu jiran kita belasa. Jiran kita belasa, dia belasa. Kita belasa, jiran kita tahu dia dapat. Lagi saudara boleh minta bunga kantan ke jiran dia tu. Beri tidak. Contoh. Kan? Minta bunga kantan lah. Yelah, ambil lah. Biar apa tu? Entahlah, tengoklah kan gajin kan apa-apa nak buat. Dia tak sebut dia tu. Baik lah sah. Tak diberi jiran. Jiran nanya malah, elok tak bunga kantan itu? Elok. Dah selesai lah sah dah. Yelah, tak bunga. Untuk hal tu kan. Allah Allah. Yang main boleh bahag kat saya. Minta tu nak beri kan. Baik. Tahukah kamu apa dia hak seorang tetangga jiran? Demi jiwa yang ada dengan genggamannya, tiada siapa yang boleh memenuhi hak seorang tetangga kecuali orang itu telah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang diberi rahmat oleh Allah, dia sahaja yang dapat berbuat baik dengan jiran. Para salafus salih. Okey, baik. Para salafus salih sentiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada tetangga mereka
dan mencuba lebih dari kemampuan untuk menolak gangguan dan kesusahan daripada tetangga-tetangga mereka. Sehingga ada berita yang mengatakan bahawa di dalam rumah setengah para salafus salih itu terdapat banyak tikus. Apabila dikatakan kepada mereka, mengapa tidak pelihara kucing? Jawab mereka, aku khawatir kalau adanya kucing di rumah itu nanti semua tikus tu lari pula ke rumah jiran. Macam itulah para salafus salih beradab dengan jiran. Maka perkara ini samalah seperti mengganggu jiran. Jadi apa nak buat? Bolo lah. Jangan bolo kucing gitu kan. Bolo kucing takut lagi apa. Maka baiklah rangkap apa lah. Umpamanya begitu Jadi macam-macam lah hari ni Kadang kita nak ke topik kita pada selamat, tapi topik yang selamat tu lari pula pergi ke rumah jiran kita. Jadi kita usahakan sampai kita mampu untuk betul-betul tidak menyusahkan jiran. Sebaiknya berbakti kepada teman dan kawan. Ini kita sambung minggu bulan depan lah nampak bulan depan. Ada free bila-bila saya beritahu. InsyaAllah. Sekat ni bulan ada free dah. Yang ada ni pun ketel kadang jadi mohon maaf banyak-banyak. Ada salah silap, insyaAllah yang baik datang dari Allah yang lemah diri saya sendiri. Bisa tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw. Syadallah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.